KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam Sembang Didik. Apa khabar murid-murid sekalian? Apa khabar para penonton sekalian? Harap semua baik-baik belaka dan sihat-sihat belaka, dan ada kita tengok di rumah sana yang semangat dalam persiapan nak pergi ke sekolah. Biasanya kalau siap-siap nak pergi sekolah ni, apa yang akan menjadi tumpuan? Pastinya beg sekolah anda. Ada beg besar, ada beg kecil, ada beg roda dan macam-macam jenis beg yang kita ada untuk kita bawa ke sekolah. Sampai tahap adik-adik tu sampai sengit sebelah bawa beg sekolah. Sebab apa? Beratnya beg sekolah. Jadi pada hari ini kita nak membincangkan satu topik yang cukup menarik, ya, berkaitan dengan isu beg sekolah berat. Kita bawakan kepada anda orang yang sangat kita kenali dan sangat kita segani, iaitu kita bawa kepada anda pengarah bahagian pengurusan sekolah harian Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu Encik Zainal bin Abbas. Apa khabar Encik Zainal? Khabar baik Aiman, terima kasih menjemput saya ke sini pada hari ini. Terima kasih Encik Zainal. Saya biasa dengan Encik Zainal ni saya tengok di kaca TV mengacarakan bola sepak. Okay. Tapi hari ini saya dapat duduk sebelah dengan Encik Zainal ni dalam satu topik yang cukup menarik. Mak-mak dekat rumah tu pun dah senyum dah, sebab kita nak cerita pasal beg sekolah. Jadi kita nak ceritakan tentang inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menangani isu beg sekolah yang berat, yang mana kita dapat lihat liputan baru-baru ini sering menyentuh tentang isu beg sekolah berat. Seolah-olah tiada jalan keluar bagi isu ini. Kita nak dengar apakah pandangan KPM berkaitan dengan isu beg sekolah ini. Betul tu Aiman, mengenai isu beg berat ni sebenarnya pada setiap tahun dia macam bermusim. Kita akan dengar dibangkitkan mengenai isu beg berat. Kita ada musim durian, musim rambutan, musim isu beg berat ni pun sering berlaku. Walaupun telah terdapat pelbagai inisiatif yang dilaksanakan oleh KPM dalam melaksanakan langkah-langkah, mengambil langkah-langkah untuk mengatasi isu beg berat ni, tetapi apabila setiap tahun itu selalunya di awal sesi persekolahan tahun bermula, kita akan dengar mengenai isu beg berat ni dibangkitkan sekali lagi. Tapi sebenarnya di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita sentiasa cakna mengenai perkara-perkara yang berlaku ini dan juga kebajikan murid-murid yang bersekolah di sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Bagi isu beg berat ini, sebenarnya yang pertama kita perlu faham tentang konsep apa yang dikatakan beg berat itu sebenarnya. Kalau kita lihat daripada literature dan kajian-kajian yang dilaksanakan, sebenarnya bagi seseorang kanak-kanak itu yang dikatakan berat apabila membawa satu bebanan, tidak kiralah beg sekolah ke, dia angkat sesuatu barang ke, yang dikatakan berat bergantung kepada yang pertama berat badan murid tersebut. Fizikal dia. Jadi kalau murid itu katakan berat dia 40 kg, berat yang sebaiknya dibawa oleh seseorang insan itu ataupun kanak-kanak itu seharusnya tidak lebih daripada 15% daripada berat badan dia. Jadi kalau tadi 40 kg berat badan dia, bermaksud maksimum yang sepatutnya dibawa tidak melebihi daripada 6 kg. Dan ada juga setengah kajian yang dilaksanakan menyatakan tak boleh lebih daripada 10% daripada berat badan. Jadi itu satu perkara yang sebenarnya kita perlu lihat bila kita cakap beg berat, pelajar terbeban. So we have to look whether sebenarnya berapa berat individu tersebut. Dia berbeza antara individu. Berat bagi saya mungkin tak berat bagi Aiman. Betul. Sebab Aiman masih muda. Aiman tak kisah. Okay. So anyway, itu kita perlu lihat kepada individu tersebut. Jadi ibu bapa perlu lihat anak mereka, berapa berat badan anak mereka, dan seharusnya bebanan itu tidak lebih daripada 15%. Tapi kita sedar dalam kes-kes tertentu memang terdapat isu di mana berbangkit pelajar membawa bebanan ataupun beg itu lebih daripada 15% berat badan. Dan ini terutamanya dalam kajian yang kita laksanakan di kementerian, di kalangan murid-murid yang berada di tahun 1, tahun 2 dan beberapa murid di tahun 3. Peratusnya lebih besar di situ yang membawa beg melebihi daripada berat sepatutnya. Tetapi kalau kita lihat kepada berat badan murid, KPM melaksanakan kajian, kita lihat kepada polariti murid-murid tersebut, berat badan dia berapa, jantina, lelaki, perempuan. So ada perbezaan di situ, dan juga berapa sebenarnya yang beg yang dibawa oleh murid ke sekolah.
Dan kita lihat juga apa yang ada dalam beg murid. Dan semestinya yang pertama, yang paling penting selalu ada dalam beg murid ni ialah buku-buku teks, buku-buku latihan dan juga buku-buku kerja yang mungkin dibawa oleh murid. Dan ini sebenarnya menyumbang kepada salah satu faktor menyebabkan beg tersebut berat. Di samping perkara-perkara lain ataupun alatan lain yang dibawa oleh murid. Ada murid yang bawa alat tulis, ada yang bawa kamus, ada yang bawa bekalan makanan, bekalan air, ada yang bawa pakaian yang berbeza. So semua itu menyumbang kepada isu beg berat. Bila kita lihat kepada perkara ini, yang terutamanya tadi saya katakan ialah mengenai kandungan dalam beg itu, termasuklah buku teks, buku tulis dan sebagainya. So itu menyumbang sebenarnya kalau kita timbang beg murid tu, kalau dia mengisi buku berdasarkan kepada jadual sedia ada, sebenarnya buku yang ada tersebut tidak lebih daripada 5% ataupun 6% daripada keseluruhan kandungan dalam beg tersebut. Tak boleh salahkan buku teks kalau dia ikut buku teks lah. Dan kementerian telah laksanakan pelbagai inisiatif di peringkat awal. Kalau di tahun 2008-2017 itu, kita dari segi buku teks ini pun kita jilidkan. Bermaksud kita ada jilid 1, kita ada jilid 2 bagi satu mata pelajaran. Katakan BM, you have book 1, you have book 2. Jadi buku ini untuk meringankan. Kalau kita campurkan dua-dua, dia mungkin jadi tebal. Tapi bila kita bagikan kepada dua, dan pelajar hanya bawa yang akan digunakan chapter ataupun bab yang akan diajar oleh guru dalam kelas. Jadi ini salah satu inisiatif untuk meringankan lagi beg murid. Tapi dalam keadaan semasa masih lagi diperkatakan tentang isu beg berat ini, maka kementerian pada ketika ini telah melaksanakan inisiatif-inisiatif yang terkini yang kita harap dapat membantu untuk meringankan beg murid. Dan inisiatif utama semestinya yang kita akan bincangkan nanti ialah tentang pembekalan loker-loker di sekolah dalam usaha kita untuk menangani isu beg berat di kalangan murid. Sebab kalau kita tengok murid-murid bawa bukan setakat satu beg. Beg di belakang pun bawa juga, tangan kanan pun ada, tangan kiri pun ada. Disebabkan faktor-faktor bukan setakat buku teks, malah barang-barang mereka yang mereka bawa. Dan mungkin tadi Cik Zainal ada sebutkan tentang bagaimana pengurusan beg itu sendiri. Bab buku teks mungkin dalam sekitar 5% saja. Adakah disebabkan faktor pengurusan barang-barang yang lain tu dapat memberikan faktor beratnya beg anak-anak ni? Ya, ada di kalangan kanak-kanak kita yang mungkin bersekolah agama di sebelah petang. Ada yang menjalani aktiviti sukan di sebelah petang. Jadi dia bawa pakaian-pakaian untuk ke sekolah agama, buku-buku sekolah agama, dia bawa juga peralatan-peralatan sukan untuk aktiviti-aktiviti sukan ataupun pakaian co-curriculum apabila dia menyambung aktiviti co-curriculum. Tapi sebenarnya di peringkat kementerian kita dah benarkan kalau pelajar tu misalnya dia ada mata pelajaran pendidikan jasmani pada hari itu. Jadi daripada pagi dia datang ke sekolah tu, dia boleh pakai pakaian lengkap pendidikan jasmani dia. Terus tanpa memerlu pakaian uniform sekolah. Jadi dia pakai pakaian pendidikan jasmani, atau pada hari tersebut dia ada latihan sukan, dia boleh pakai pakaian sukan itu daripada pagi. Kalau petang tu dia ada aktiviti co-curriculum misalnya, dia boleh pakai pakaian uniform, dia boleh pakai pakaian scout untuk datang ke sekolah dan tidak perlu membawa sepersalinan lagi untuk bertukar pakaian untuk menjalani aktiviti-aktiviti yang berikutnya. Jadi itu yang telah kita laksanakan sebelum ini untuk kita cuba mengatasi isu yang berbangkit pada ketika itulah. Jadi langkah-langkah itu telah ada. Dan sememangnya kita akui kalau mengenai pelajar yang membawa barangan lebih ni, itu yang kita perlukan kerjasama daripada para ibu bapa untuk memastikan dan melihat kandungan alatan yang dibawa oleh murid ke sekolah. 7 inisiatif baru yang telah kita laksanakan pada ketika ini. Yang pertamanya semestinya pembekalan loker. Di Malaysia ini sebenarnya bagi sekolah rendah, kita tahu isu ni selalu berbangkit di kalangan murid-murid sekolah rendah yang mengatakan beg mereka berat. Jadi di sekolah rendah seluruh negara pada ketika ini kita ada 7,778. Nombor memang cantik, 7,778 buah sekolah rendah di seluruh negara. Dan daripada 7,000 lebih sekolah itu
itu hanya 600 lebih sekolah yang sebenarnya sekolah 2 sesi. Jadi bila sekolah 2 sesi ni bermaksud kita ada pelajar di waktu sesi pagi dan kita ada pelajar di sesi petang. Ini isu berat tentang sesi pagi dan sesi petang. Kita simpan dulu boleh? Okey, boleh. Baik, para penonton mesti nak tahu. Sebab kalau kita sebut pasal lokal, satu sesi mungkin tak jadi masalah. 2 sesi mungkin jadi masalah. Barang hilang dan sebagainya. Baik, kita nak jawab selepas ini. Para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Sembang Didik. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sembang Didik. Hari ini kita nak cerita pasal beg berat pergi sekolah. Kesian adik tu, sengit-sengit badan dia pergi sekolah kan. Tapi sebenarnya pihak kerajaan, pihak KPM telah mencadangkan ataupun telah merangka 7 inisiatif pendekatan bagaimana untuk mengatasi isu ini. Dan tadi Cik Zaida cerita tentang sesi pagi, sesi petang dan sebagainya. Boleh kita sambung cerita tadi? Ya, sebenarnya Aiman, kalau kita lihat sekolah-sekolah rendah yang berada di Malaysia, kerana kita tahu isu mengenai beg berat ni lebih banyak diperkatakan mengenai murid-murid sekolah rendah. Jadi di sekolah-sekolah kita ada 7,778 tadi buah sekolah. Bagi sekolah-sekolah satu sesi ni, di mana majoritinya adalah sekolah satu sesi, murid sebenarnya boleh menyimpan buku-buku teks, buku latihan mereka di sekolah. Dia boleh letak bawah meja kerana sebelah petang tak ada orang gunakan kelas tersebut. Jadi boleh disimpan di sekolah. Manakala bagi sekolah 2 sesi, kita ada lebih 600 buah sekolah 2 sesi ini, apa yang akan dilaksanakan oleh KPM ialah kita akan membekalkan loker. Jadi pelajar-pelajar di sesi yang pertama atau sesi kedua itu penyusunan oleh sekolah, mereka boleh menyimpan buku-buku itu di sekolah tanpa perlu membawa balik ke rumah dan membawa kembali ke sekolah. Jadi dia hanya bawa yang diperlukan untuk di rumah. Jadi itu merupakan salah satu inisiatif kita dalam usaha untuk meringankan beg yang dibawa oleh murid. Dan kalau kita lihat dalam fasa pertama pelaksanaan ini, kita ada 2 fasa kesemuanya. Dalam fasa pertama ini kita akan membekalkan loker kepada lebih 600 buah sekolah, 626 buah sekolah. Wow. Secara tepat, secara keseluruhannya akan kita bekalkan loker yang melibatkan 249,646 buah loker di 626 buah sekolah ini. Jadi loker-loker ini sebenarnya kita bekalkan untuk penggunaan murid-murid di tahun 1 dan di tahun 2 terlebih dahulu. Jadi untuk fasa pertama ni. Dan sekarang ini sebenarnya dalam proses oleh pembekal-pembekal kita untuk memasang loker-loker tersebut, dan kita jangkakan penghujung bulan Oktober ini akan selesai pemasangan 649,000 buah loker tersebut di kesemua sekolah-sekolah fasa 1 ini. Awal tadi saya menyatakan bila kita laksanakan kajian tentang murid yang membawa beg yang melebihi daripada 15% berat badan mereka ataupun 10% berat badan mereka, rata-rata adalah dari kalangan murid di tahun 1 dan di tahun 2. Sebab itu fasa pertama ni kita nak gerakkan terlebih dahulu, kita nak ringankan beban terlebih dahulu bagi murid-murid yang berada di tahun 1 dan di tahun 2. Badan masih kecil lagi. Badan masih kecil. Jadi di tahun, bagi murid-murid tahun 3, 4, 5 dan 6 itu, kajian kita menunjukkan bahawa kadar beg yang dibawa oleh mereka itu atau berat beg itu sebenarnya lebih rendah daripada 15% ataupun 10% yang dicadangkan itu. Sebab itu pelaksanaannya ataupun pembekalan loker kepada sekolah-sekolah bagi kegunaan murid tahun 3, 4, 5 dan 6 ini akan kita laksanakan dalam fasa 2 pada tahun 2023 nanti. Jadi secara berfasa, fasa pertama ini akan melibatkan khas untuk murid-murid tahun 1 dan tahun 2. Mungkin sebab faktor anak sulung kot, baru hantar tahun 1 begitu Cik Zainal. Ya, selalu yang sebegitu. Tapi kita perlu itulah, saya katakan kita perlukan kerjasama dari ibu bapa untuk juga melihat kepada kandungan beg anak-anak mereka untuk memastikan bahawa kandungan itu bertepatan dengan jadual waktu. Sebab setiap pelajar dan setiap kelas itu ada jadual waktu pelajaran yang akan diajar, dan ia membawa saya kepada
inisiatif yang kedua Kementerian Pendidikan, iaitu penyusunan semula jadual waktu. Baru-baru ini pada bulan Mac kita telah keluarkan surat siaran untuk memaklumkan sekolah-sekolah tentang penyusunan semula jadual waktu khasnya bagi murid-murid di sekolah rendah. Jadi murid tahap 1 Aiman, iaitu murid di tahun 1, tahun 2, tahun 3 yang berumur 7 hingga 9 tahun ini, KPM mengarahkan sekolah-sekolah untuk memastikan bahawa jadual mereka pada satu hari itu tidak melebihi daripada 4 mata pelajaran. So 4 mata pelajaran sahaja, tak boleh lebih daripada 4. Jadi sekolah perlu menyusun jadual waktu murid bagi kelas-kelas tahun 1, tahun 2, tahun 3 ini untuk memastikan dalam satu hari itu hanya 4 mata pelajaran maksimum, 3 hingga 4 mata pelajaran. Manakala bagi murid-murid di tahap 2, murid tahun 4, 5 dan 6 yang berumur 10, 11 dan 12 ini, jadual mereka boleh lebih sedikit, antara 5 hingga 6 mata pelajaran dalam sehari. Jadi kenapa kita susun ni Aiman? Sebab kita dapati bahawa murid sebenarnya terdapat sekumpulan yang besar juga yang membawa hampir ke semua buku. Dia tak tengok jadual. Dia tak tengok jadual, jadi dia bawa buku teks yang ada dan dia bawa semuanya tanpa melihat kepada jadual waktu, melihat kepada keperluan mata pelajaran yang akan dipelajari. Jadi kita telah mengingatkan sekolah-sekolah bahawa penyusunan itu perlu dilaksanakan supaya dalam satu hari itu hanya 4 buku yang dibawa oleh murid, 4 buku teks lah yang dibawa oleh murid ke sekolah. Saya juga ada menyatakan di awal tadi, antara inisiatif kita untuk meringankan buku teks itu sendiri bagi satu-satu mata pelajaran, kita dah pecahkan buku teks itu sebahagiannya yang tebal itu kepada 2. Ada jilid 1, jilid 2 yang perlu dibawa oleh murid. Jadi penyusunan semula jadual ini kita harapkan bila dilaksanakan di sekolah-sekolah akan memudahkan dan meringankan lagi beg murid. Dia tak payah bawa buku yang banyak untuk satu hari. Kerana bayangkan kalau dalam satu hari itu dia ada 8 mata pelajaran. So dia kena bawa 8 buku teks. Jadi bila kita ringankan kepada separuh, kita kata hanya 4 maksimum yang dibawa oleh murid, dan itu secara automatik akan meringankan beban mereka kepada hanya separuh daripada berat yang dahulunya dibawa oleh murid dalam beg mereka. Jadi itu yang pertama, penyusunan semula jadual waktu. Dan untuk guru-guru, pihak pentadbir sekolah jika mempunyai masalah menyusun semula jadual waktu ini, boleh menghubungi Pejabat Pendidikan Daerah, boleh menghubungi pihak Jabatan Pendidikan Negeri, dan juga ataupun boleh menghubungi kementerian sendiri untuk mendapatkan rujukan. Dan kita boleh turun dan bimbing sekolah mengenai kaedah penyusunan jadual waktu ini supaya ia boleh dilaksanakan dengan mengikut kepada hasrat tadilah, tidak lebih daripada 4 mata pelajaran untuk murid di tahap 1 tadi, 7, 8, 9 tahun. Tapi bagaimana dengan buku latihannya, buku kerjanya dan buku aktiviti itu? Ya, itu yang ketiga. Inisiatif ketiga kita, bila kita lihat kepada buku teks itu, ada juga yang digunakan oleh murid ialah buku kerja. Buku kerja ataupun workbook yang sering digunakan oleh murid. Jadi sebenarnya buku kerja ni dia bukan sesuatu yang diwajibkan oleh KPM. Namun di peringkat kita, bila kita menyediakan buku teks, ada setengah mata pelajaran yang mempunyai buku kerja, dilampirkan dengan buku kerja. Jadi hanya buku kerja yang dibekalkan oleh KPM sahaja sebenarnya dibenarkan untuk dibawa ke sekolah. Jadi buku-buku kerja lain, terbitan-terbitan swasta yang kerap digunakan oleh murid sebenarnya, ataupun digunakan oleh guru-guru, ataupun dibeli oleh ibu bapa untuk membantu murid, tidak perlu dibawa ke sekolah. Dan itu sebenarnya yang berlaku bila kita dapati, kita pergi ke seluruh negara. In fact, Yang Berhormat Menteri Pendidikan sendiri pergi ke seluruh negara, kita tengok beg murid, dengan izin kita minta kebenaran dia, kita tengok apa yang ada dalam beg dia. So memang ada murid yang memang bawa ke semua buku teks yang ada, yang diterima dalam skim bantuan buku teks itu. Ada yang bawa memang 7 hingga 8 buku teks. Ada yang bawa buku kerja yang tak ada pun sebenarnya dalam silibus Kementerian Pendidikan, tapi mungkin dibeli untuk membantu murid dalam menguasai mata pelajaran tertentu lah. Jadi sebenarnya itu tiada keperluan. KPM menyediakan buku-buku kerja khas untuk mata pelajaran tertentu, yang itu saja dibenarkan dibawa ke sekolah. Namun begitu Aiman, dia bergantung kepada guru yang mengajar. Jadi guru sebenarnya perlu memaklumkan kepada murid jika memerlukan atau jika murid perlu membawa buku kerja tersebut. Jika tak perlu, dan buku itu boleh ditinggalkan.
Tapi isu itu sekarang ni kita dah cuba selesaikan dengan isu kedua ini, inisiatif kedua, bila kita susun semula jadual waktu, disokong pula dengan penyediaan locker di sekolah-sekolah. Jadi buku tu boleh diletakkan di sekolah. Jika perlu, dan boleh pergi ke locker dan ambil buku tersebut untuk digunakan. Saya rasa semakin ringan dah beg tu. Bila Encik Zainal bagi cadangan seperti itu. Kita dalam musim pandemik, kita dah pergi beralih kepada pendigitalan. Jadi kita nak dengar sejauh mana pihak KPM memikirkan tentang pendigitalan buku-buku ini. Ya, sebelum saya cerita pasal digital, buku-buku digital ni, saya sentuh sedikit mengenai buku latihan. Tadi kita cakap mengenai buku teks, kita cakap mengenai buku kerja. Satu lagi dalam beg murid ini ialah buku latihan. Kita dapati sebenarnya ada mata pelajaran tertentu yang mempunyai lebih daripada satu buku latihan. Ada mata pelajaran tertentu yang mempunyai 4-5 buku latihan. Kalau belajar bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu, kita ada buku karangan, kita ada buku untuk vocabulary, kemudian ada satu lagi buku untuk membuat latihan. Jadi ada yang mempunyai 3, 4, ada yang mempunyai 5 buku pada satu semester, dan pelajar ni dia bawa semua buku. Kalau hari tu ada mata pelajaran BM, tadi kita dah ringankan, kita dah ada jilid 1, jilid 2 kan, kita dah ringankan, tak payah perlu bawa buku kerja kerana hari ni tak buat buku kerja. Tapi buku tulis dia bawa 6. So bawa itu sebenarnya menambahkan berat. Jadi apabila kita keluarkan surat siaran kita pada tahun ini, kita maklumkan kepada sekolah-sekolah, kita maklumkan juga untuk sekolah maklumkan kepada ibu bapa bahawa pada ketika ini bagi satu-satu mata pelajaran dibenarkan hanya 2 buku tulis. 2 saja? Ya, 2 buku tulis. Jadi segala latihan yang dilaksanakan oleh murid itu dibuat dalam buku tulis pertama. Bila hantar buku tulis pertama kepada guru untuk disemak, then you guna buku tulis kedua. Sambung di buku tulis kedua. Bila hantar kepada guru untuk semak, buku tulis pertama digunakan. Jadi hanya 2 buku tulis. Dan buku tulis juga dia sebenarnya kita lihat dia mempunyai kandungan muka surat. Ada buku tulis yang kandungan muka surat 60, ada buku tulis yang kandungan muka surat 80, ada buku tulis kandungan muka surat 100, ada buku tulis kandungan muka surat 120, ada buku tulis banyaklah ya, berjela-jela. Jadi dalam usaha ini kita juga memastikan kita keluarkan garis panduan bahawa dalam pembelian buku tulis ini kita tak benarkan lebih daripada 80 muka surat. So gunakan dahulu buku tulis tersebut. Yang pertama, buku tulis 1, hantar kepada guru, gunakan buku tulis 2. Jadi tak perlu beli buku latihan yang lebih daripada 80 muka surat. Bila dah habis 80 muka surat dalam buku pertama, barulah ada keperluan you beli buku tulis yang ketiga. Jadi jangan lebih daripada 2, dan pastikan buku latihan itu tidak lebih daripada 80 muka surat. Dosa inisiatif dah makin ringan kan, Bek? Makin ringan. Tadi kita dah kurangkan buku teks, 4 mata pelajaran. Kita tak bagi penggunaan buku kerja selain daripada yang dibekalkan oleh KPM. Buku tulis pun kita dah kurangkan, dan hanya penggunaan 2 buku tulis dengan kurang daripada 80 muka surat. Dan ini membawa saya kepada inisiatif keempat yang dilaksanakan oleh KPM, apa yang ditanya oleh Aiman tadi mengenai digitalisasi. Sebenarnya Kementerian Pendidikan telah pun melancarkan kita punya Pelantar Delima. Ya, dalam Pelantar Delima ni sebenarnya usaha untuk pendigitalan buku teks ni telah berlaku lama. Dalam Pelantar Delima ni sebenarnya kita ada lebih 692 judul ataupun buku mata pelajaran yang telah ada pada ketika ini di Pelantar Delima, dan boleh diakses oleh murid pada bila-bila masa. Dan bukan saja murid, ibu bapa pun sebenarnya ada kod ID untuk memasuki Pelantar Delima ini dan mendapat akses kepada buku-buku teks yang telah pun didigitalkan ini. Jadi di dalam Delima ini, baru-baru ini tahun ini kita lancarkan juga Delima 2.0. Delima 2.0 ini dia lebih interaktif dengan pengguna-pengguna. Jadi di Pelantar ini sebenarnya ibu bapa juga boleh akses, selain daripada buku-buku teks yang ada, kita juga ada pelbagai kaedah-kaedah pembelajaran PDP yang dimuat naik dalam Pelantar Delima dan boleh juga diakses. Jadi kalau murid belajar mengenai bab fotosintesis di sekolah, misalnya diajar oleh guru, buku teks ditinggalkan di sekolah, dia boleh akses kepada Pelantar Delima tadi, dia boleh lihat kepada bab fotosintesis dan membaca di sana. Kalau tak faham, boleh akses kepada digital video yang ada di sana dan lihat kaedah-kaedah pengajaran oleh guru mengenai bab fotosintesis tadi. Ya. So
peluang itu ada untuk murid sebenarnya mempelbagaikan kaedah pembelajaran mereka. Dan lebih daripada itu, kalau kita lihat pada tahun lepas bila kita lancarkan inisiatif Didik TV, kita ada pelbagai program yang dilaksanakan oleh guru-guru yang cemerlang, kita bawakan ke Didik TV, kita siarkan secara langsung di stesen televisyen anda, kita bawa guru ke rumah. Wow. Untuk mengajar, dan bahan-bahan ini sebenarnya boleh diakses juga daripada pelantar Delima tadi, selain daripada boleh diakses melalui YouTube dan sebagainya. Jadi ada pelbagai kaedah untuk murid belajar selain daripada kebergantungan kepada buku teks fizikal yang ada disediakan pada ketika tadi ini. Encik Zainal sebut pendekatan PDP. Mungkin ni salah satu inisiatif yang menarik juga. Ya, bila kita kata mengenai PDP pada ketika ini, kita tahu 2 tahun kebelakangan ini negara dan seluruh dunia dilanda oleh pandemik COVID-19. Dan sebenarnya Aiman, ini membantu kita untuk fast track kita punya program digitalisasi pembelajaran secara dalam talian dan juga kaedah-kaedah lain pembelajaran. Dalam tempoh pandemik itu ada blessingnya, ada rahmatnya. Dia mempercepatkan transformasi pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi pendigitalan itu satu, dengan buku-buku teks, bahan-bahan pengajaran dan sebagainya. Juga guru-guru dalam tempoh 2 tahun ini sebenarnya telah melaksanakan pelbagai kaedah untuk mengajar murid selain daripada apa yang biasa tradisional dilakukan oleh murid-murid ataupun oleh guru yang mengajar murid dalam kelas. Jadi dalam situasi biasa, kita guru masuk ke kelas, di hadapannya ada murid yang duduk dalam barisan atau duduk secara berkumpulan, guru mengajar menggunakan, kalau dulu papan hitam. Now you have whiteboard dan sebagainya. Tapi sekarang ini kaedah pembelajaran itu menjadi pelbagai. Melalui atau semasa pandemik itu kita melaksanakan PDPR. Jadi guru mempelbagaikan kaedah pembelajaran selain daripada penggunaan buku teks. Jadi kebergantungan kepada buku teks itu dah berbeza. Kalau kita lihat rancangan-rancangan yang diterbitkan waktu kita siarkan di Didik TV, guru-guru datang dengan pelbagai kit pengajaran. Ada yang nak cerita mengenai persiapan makanan. Tapi sebelum cerita pasal persiapan makanan, dicerita mengenai jaga kebersihan, macam mana nak pastikan keselamatan penjagaan makanan tersebut supaya dia menepati piawaian sebelum cerita pasal nak sediakan makanan. So banyak inisiatif yang sebenarnya dilaksanakan oleh guru-guru, dan sewaktu kita menyambut bulan kemerdekaan pada bulan lepas dan bulan September ini, salah satu inisiatif yang dilaksanakan oleh KPM ialah kita buat PDP Pitching. PDP Pitching ni ialah di mana guru-guru di seluruh negara, kita ada hari terbuka PPD pada ketika itu, pada 27-28 tak silap saya, hari bulan Ogos kita adakan hari terbuka PPD. Dan dalam tempoh itu kita adakan pertandingan di mana guru-guru ni boleh datang ke sekolah, datang ke PPD, pejabat pendidikan daerah mereka, dan menunjukkan apa inovatif pembelajaran yang telah mereka cipta. Selain daripada pembelajaran secara tradisional, guru berhadapan dengan murid dan memberikan maklumat mengenai sesuatu mata pelajaran. So guru-guru ni datang, dan sambutan cukup menggalakkan daripada guru-guru. Kita ada 142 PPD itu memang penuh, guru-guru datang dengan inovatif mereka, kaedah pengajaran terkini yang mereka gunakan. Dan kita sambut, kemudian bawa ke peringkat negeri, dan terbaik dibawa ke peringkat kebangsaan. Dan lebih penting, inisiatif ini ataupun inovatif pengajaran ini telah pun ataupun akan kita kongsi bersama-sama guru-guru lain, supaya guru lain juga dapat mengikuti atau dapat adapt kepada inovatif tersebut, supaya mereka mempelbagaikan kaedah pembelajaran di sekolah. Kalau pembelajaran sekarang ni dah jauh lebih berbeza. Berbeza. Jadi Cik Zainal sebut tadi pasal baju sekolah. Mungkin kita ada sekolah petang tadi kan. Jadi mungkin ada ke perbincangan dengan JAKIM tentang hal ini? Sedikit daripada Cik Zainal. Ya, itu inisiatif kita yang ketujuh, Aiman, di mana kita memahami bahawa terdapat sekumpulan besar murid-murid kita yang beragama Islam pergi ke kelas-kelas kafar pada waktu petang. Jadi kadang-kadang mereka bawa pakaian yang berbeza, kerana kelas kafar ni uniform dia berbeza. Jadi apa langkah yang kita laksanakan bersama pihak JAKIM ialah kita telah laksanakan perbincangan untuk melihat kepada pemakaian uniform sekolah kelas-kelas kafar ini. Dan alhamdulillah pihak JAKIM telah pun bersetuju dengan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membenarkan murid-murid
menggunakan uniform sekolah. Jadi tak perlu lagi ada satu set uniform untuk kelas kafar. Murid boleh menggunakan uniform sekolah yang sama untuk pergi ke kelas di sebelah petang. Jadi tak perlu bawa pakaian tambahan untuk bersalin. Macam saya katakan tadi, kita dah laksanakan lama dah dengan pemakaian pakaian sukan, pakaian kurikulum dan juga pakaian badan uniform itu boleh dipakai daripada pagi. Dan begitu juga dengan sekolah agama ni. Kelas kafar di sebelah petang, pihak JAKIM bersetuju pemakaian uniform itu tidak merupakan sesuatu yang wajib, tetapi murid boleh mengenakan uniform sekolah untuk hadir ke kelas-kelas kafar. Senyum dah mak-mak kita dekat rumah tu, kata tak adalah kena basuh banyak baju dekat rumah tu kan. Jadi maknanya ini di antara inisiatif untuk meringankan beg sekolah. Dan adakah benda ni adalah tanggungjawab KPM semata-mata? Kita nak simpan dulu. Kita nak berehat seketika, Cik Zana. Para penonton, jangan ke mana-mana. Murid-murid kembali selepas ini dalam Sembang Didik. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sembang Didik. Pada hari ini membincangkan tentang beratnya beg sekolah anak-anak kita pergi sekolah tu kan. Okey, baik. Dan tadi Encik Zainal ada sebutkan tentang 7 inisiatif yang telah dirangka oleh pihak KPM untuk memastikan isu ini dapat diselesaikan. Dan kita yakin pihak KPM tidak berpeluk tubuh dalam isu ini. Namun persoalannya adalah, adakah tanggungjawab ni diletakkan bebanan atas KPM sahaja? Ya, tadi saya dah terangkan mengenai 7 inisiatif. So dah 70% berat beg itu dikurangkan dah. Tak sebagai ringan lah. Tapi macam yang Aiman cakap, sebenarnya tanggungjawab ini ialah tanggungjawab semua. Bukan saja di kementerian. Bila kita keluarkan sesuatu arahan untuk dilaksanakan di peringkat sekolah, ia seharusnya disambut bukan saja oleh guru tetapi juga oleh para ibu bapa. Kalau kita lihat kepada peranan ibu bapa itu sendiri, semuanya bermula di rumah dengan pemilihan beg. Anak nak pergi sekolah, beg yang macam mana yang kita nak beli untuk anak kita. Jadi yang pertama, beg itu perlu sesuai dengan tubuh badan anak kita. Kalau anak kita bertubuh kecil, kita beli beg yang terlalu besar, dia akan menyebabkan terbeban juga murid untuk membawa beg tersebut. Kaedah anak membawa beg tersebut, tadi kita kata ada pelbagai beg. Ada beg yang satu galas, ada beg yang galas 2 ataupun backpack yang kita panggil. Jadi dalam kajian yang dilaksanakan oleh American Occupational Therapy Association, mereka mendapati bahawa beg galas yang ada 2 strap itu sebenarnya lebih baik untuk mengimbangkan berat yang dibawa oleh murid. Tadi kita kata tak lebih daripada 15% daripada berat badan ataupun 10% daripada berat badan murid. Jadi untuk membawa beratan yang sebegitu, ia harusnya diseimbangkan. Dan dengan menggunakan beg yang mempunyai 2 galas, dia akan menyeimbangkan lagi berat tersebutlah. Dan itu pun dia ada kata tak boleh lebih daripada 2 inci di bawah kita punya shoulder. Jadi kadang-kadang kita lihat murid-murid kita bawa beg ada yang melondeh ke bawah. Dan beg tersebut di bahagian bawah tu dia seharusnya di atas pinggang. Kita lihat kepada kita punya center of gravity lah, paras jisim kita di mana, dan tidak seharusnya berada di bawah pinggang. Sebab tu kadang-kadang kita tengok beg yang dibeli itu dia ada satu tali atau 2 tali yang boleh ditarik untuk menaikkan dan menurunkan, melaraskan beg tersebut. Jadi cara pemakaian beg juga penting. Research yang dilaksanakan di Amerika mendapati satu, memang murid bawa beban atau bawa beg ke sekolah yang diisi dengan berat tertentu, tetapi juga cara membawa beratan itu juga penting untuk diseimbangkan untuk membantu murid ini. Jadi peranan ibu bapa juga penting dalam pemilihan beg tadi dan juga mendidik anak cara mengangkat beratan yang sesuai. Selain daripada itu, ibu bapa juga seharusnya mengambil sedikit masa, Aiman, duduk dengan anak kita pada waktu malam sebelum tidur tu, semak buku-buku yang dibawa ke sekolah. Lihat kepada jadual waktu apa yang akan dipelajari esok. Kita dah kata tadi tahap 1 hanya 3 atau 4 mata pelajaran dalam sehari. Jadi pastikan hanya 3 atau 4 buku teks yang dibawa, dan buku tulis tak lebih daripada 2 buku kerja jika berdasarkan keperluan. Jadi itu dapat membantu anak-anak kita. So take some time, duduk dengan anak-anak, dengar, just berinteraksi dengan mereka sambil menyediakan buku beg sekolah tersebutlah. Itu yang pertama dari segi aspek ibu bapa. Dari aspek guru pula, sangat penting untuk guru sebenarnya merancang pelan perancangan pembelajaran
pelajaran murid di sekolah. Dalam seminggu biasanya guru akan menyediakan pelan rancangan mingguan mereka seminggu sebelum. Jadi untuk minggu depan dia dah tahu dah apa mata pelajaran ataupun apa bab ataupun chapter yang akan diajar dalam minggu hadapan ini, dan memaklumkan kepada murid untuk hari ini kita akan belajar bab ini, so mungkin bawa buku yang ini saja, jilid 1. Atau kita kata tadi kita mempelbagaikan kaedah pembelajaran di sekolah. Mungkin dalam satu-satu hari itu tak perlu pun bawa buku teks. Betul. Kerana kita tak akan gunakan buku teks. Kita akan pergi belajar di luar. Macam tadi kita cakap bagi contoh fotosintesis. Kita akan pergi ke kawasan kebun bunga di kawasan sekolah dan kita belajar mengenai proses fotosintesis. Buat aktiviti. Ya. So tak perlu bawa buku teks pada hari ini. Jadi guru menerangkan kepada murid selain daripada perancangan yang teliti oleh guru, menerangkan juga kepada murid tentang apa yang akan dipelajari pada hari yang berikutnya. So kerjasama semua ni sangat penting untuk bersama-sama kementerian dalam menangani isu ni. Kerana kalau satu yang bertepuk bermati-matian tapi sebelah lagi tidak disambut, maka inisiatif ini tidak akan berjaya. Dan tahun depan kita dengar lagi isu mengenai beg berat yang akan dibangkitkan lagi. Tapi sebenarnya inisiatif yang kita laksanakan, 7 inisiatif itu sebenarnya sangat membantu untuk meringankan beg berat di kalangan murid. Maknanya isu beg berat ni perlu kita lihat bermula daripada rumah, yang mana Encik Zainal sebutkan sebentar tadi. Luangkan sekurang-kurangnya mungkin 5 minit sebelum tidur untuk bantu anak-anak menyusun beg mereka supaya mereka tidak terbeban untuk bawa ke sekolah. Dan kita nak tahu selepas ini apakah rumusan yang dapat kita ambil dan apakah pelan tindakan supaya kita dapat menangani isu ini. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Sembang Didik. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sembang Didik. Bila sebut pasal beg sekolah berat ni, mak ayah mesti garu kepala ni. Nak beli beg macam mana pula selepas ini kan? Jadi apa yang kita bicarakan tentang ibu bapa, pasti di sekolah ada PIBG, iaitu satu badan yang mana dikawal selia oleh ibu bapa itu sendiri, dan setiap aduan ataupun cadangan diberikan oleh ibu bapa itu sendiri. Dan saya yakin sudah pastinya PIBG membincangkan tentang isu beg berat ini. Mungkin ada apa-apa inisiatif yang dibawa oleh pihak PIBG untuk berganding bahu bersama dengan KPM untuk menangani isu ini. Ya, semestinya Aiman, sebelum kita melaksanakan inisiatif-inisiatif yang kita cadangkan itu, perbincangan dilakukan sentiasa sebenarnya dilakukan di peringkat sekolah. Kerana pada setiap tahun di sekolah itu kita ada mesyuarat PIBG, dan pada ketika itu guru, pentadbir sekolah bersama ibu bapa akan duduk bersama membincangkan tentang program-program yang akan dilaksanakan di sekolah, inisiatif yang boleh diambil untuk membantu pihak sekolah. Jadi penglibatan ibu bapa dan juga pihak komuniti sebenarnya sangat penting dalam membantu sekolah menangani isu-isu. Bila kita cakap mengenai beg berat ni, satu yang mungkin boleh kita nyatakan tentang penyusunan bilik darjah. Untuk murid-murid di tahap 1 ataupun murid-murid di tahun 1 ni, selalunya bilik darjahnya bukanlah di tingkat 3 kan, mungkin di tingkat yang lebih rendah, sama ada di tingkat 1 ataupun di ground floor itu bilik darjah mereka, supaya mereka tidak perlu memanjat tangga yang terlalu tinggi. So perbincangan itu boleh selalu dilaksanakan di peringkat sekolah bersama pentadbir dan juga ibu bapa untuk mencari jalan penyelesaian kepada isu ini. Kita lihat juga terdapat beberapa PIBG yang mengambil inisiatif di mana mereka menyediakan loker untuk disewa oleh pelajar. Jadi mereka engage dengan kontraktor, sediakan loker untuk kemudahan murid-murid menyewa loker-loker tersebut. Tapi dengan inisiatif yang dilaksanakan oleh kementerian ini, kerajaan mengambil tanggungjawab. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil tanggungjawab, kita sediakan loker untuk murid-murid sekolah. Dan sebagaimana saya nyatakan awal tadi, kita ada fasa pertama, fasa kedua, kita berikan keutamaan kepada murid-murid di tahap 1, khasnya murid-murid tahun 1 dan tahun 2 dalam fasa pertama ini, supaya mereka dapat menggunakan kemudahan loker itu. Jadi buku yang banyak itu sebenarnya tidak perlu dibawa ke sekolah. Tadi kita dah kurangkan jadual dalam sehari. Yang lain-lain buku itu sama ada boleh ditinggalkan di rumah ataupun ditempatkan di dalam loker. Jadi automatically beg tersebut akan menjadi lebih ringan untuk digunakan oleh murid. Selain itu, kita juga ada guru-guru yang sebenarnya sangat kreatif dan mengambil pelbagai langkah, pelbagai inisiatif untuk membantu murid-murid dalam kelas. Contohnya ada seorang cikgu Faizal, tempoh hari saya bersama beliau dalam Wanita Hari ini. Inisiatif beliau menyediakan kotak
dalam bilik darjah. Jadi disediakan kotak, murid-murid letak buku-buku dalam kotak di sisi. Jadi bila ada keperluan dia hanya pusing dan ambil. Dan buku-buku ini disimpan dalam kotak dan boleh digunakan dari semasa ke semasa oleh pihak murid dan tidak perlu dibawa pulang ke rumah dan dibawa kembali ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran pada hari berikutnya. Ada cikgu yang menyediakan beg besar untuk murid-murid letak buku di dalam sana. Jadi inisiatif ini sentiasa berterusan. Dan di peringkat kementerian kita juga lihat kepada kaedah-kaedah sebagaimana 7 inisiatif yang kita laksanakan tadi untuk menambah baik kepada langkah-langkah yang diambil untuk membantu meringankan beban murid membawa beg yang berat itu. Jadi inisiatif yang kita rangka itu adalah sejajar dengan apa hasrat yang diinginkan oleh para ibu bapa di luar sana lah. Dengan apa yang dilakukan oleh pihak KPM ini dan disambut baik oleh PIBG itu sendiri dalam mengharmonikan inisiatif yang telah digariskan sebentar tadi. Jadi kita nak tahu jugalah, ya, mungkin besar harapan pihak KPM terhadap isu yang cuba kita bicarakan pada hari ini. Ada tak mungkin sedikit harapan Cik Zainal khususnya terhadap semua inisiatif yang telah dibuat dalam menangani isu ini? Yang pertama, Aiman, dari aspek pelaksanaannya, kita harap di peringkat sekolah itu para guru dan juga pentadbir sekolah bersama-sama pihak PPD, JPN dan in fact kita di kementerian akan sentiasa memantau kepada pelaksanaan inisiatif yang kita telah perkenalkan ini. Dari segi penyusunan jadual waktu misalnya, kita akan pastikan bahawa PPD di peringkat PPD memantau juga jadual waktu yang diberikan kepada murid. Setiap tahun kita tahu di awal tahun sekolah akan keluarkan satu senarai buku tulis yang perlu dibeli, kena beli dekat koperasi ataupun kedai buku, ada senarai buku tulis. Itu pun kita akan pantau, pastikan bahawa ia bertepatan dengan inisiatif kita yang mana kita kata hanya 2 buku tulis satu mata pelajaran, buku tulis yang tidak lebih daripada 80 muka surat, penggunaan buku kerja. Jadi pemantauan bersama oleh pihak JPN dan juga PPD bersama pihak sekolah dapat sebenarnya memastikan bahawa inisiatif ini dapat dilaksanakan dengan baik. Juga sebagaimana yang saya katakan tadi, ibu bapa juga turut memainkan peranan yang sangat penting bagi memastikan inisiatif ini dapat dilaksanakan dengan baik. Dan saya rasa sesi-sesi libat urus terutamanya dalam masyarakat PIBG harus dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk menerangkan kepada ibu bapa supaya inisiatif yang kita laksanakan itu dapat disambut dan diterima bersama bagi memastikan bahawa isu yang selama ini diperkatakan dapat kita atasi dengan baik. Dan apa yang ingin kementerian nyatakan yang terutamanya ialah untuk para ibu bapa dan juga masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita tidak berdiam diri. Bagi kebajikan murid misalnya, kita sentiasa meletakkan sebagai keutamaan di kementerian untuk kita melihat kepada kebajikan murid yang berada di sekolah. Termasuklah isu bagi menangani isu beg berat ini. Langkah-langkah yang kita ambil itu sentiasa untuk memberi keselesaan kepada murid apabila mereka berada di sekolah. Pada tahun ini kita lancarkan elemen sekolahku sejahtera, di mana dalam konsep sekolahku sejahtera itu ada 14 elemen sejahtera itu. Jadi salah satu yang pertama tu S tu ialah selamat, seronok dan juga sihat. Jadi yang penting bila kita wujudkan satu situasi, satu environment yang kondusif untuk murid berada di sekolah, ia akan menjadikan pengalaman belajar itu lebih menyeronokkan kepada murid. Dan itu yang perlu difahami oleh masyarakat untuk kita bersama-sama. Saya pasti ramai yang telah dengar it takes a village to raise a child. Kita perlukan kerjasama semua, dan yang penting macam mana yang saya nyatakan, give us the trust, berikan kepercayaan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita akan sentiasa berusaha untuk memastikan bahawa murid-murid, anak-anak anda selesa dan seronok berada di sekolah bagi mentelaah mata pelajaran yang disampaikan. Jadi ibu bapa di rumah sana boleh tarik nafas lega sebab banyak inisiatif yang boleh digunakan, di antaranya disediakan loker di sekolah dan juga penggunaan beg yang sesuai mengikut kilogram yang sesuai untuk badan anak-anak, dan memastikan ada masa
dan ruang untuk menyusun jadual kepada anak-anak. Jadi kita gunakan inisiatif ni sebaik mungkin supaya tak adalah anak-anak kita komplain sakit pinggang lah, kan? Sebab itu perkara yang penting untuk murid-murid bila mana mereka nak pergi ke sekolah. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Zainab bin Abbas, pengarah bahagian pengurusan sekolah harian Kementerian Pendidikan Malaysia, atas satu nasihat dan penyelesaian masalah yang telah diberikan oleh ibu bapa, terutamanya mereka yang berada di rumah. Ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembang Didik. Terima kasih. Okay. Alhamdulillah.